A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita menyambung kembali perbahasan kita di dalam kitab Hidayatus Salikin fi Sulukil Maslakil Muttaqin. Sambung kita pada fasal yang ketujuh pada menyatakan kasih akan dunia, atau dalam istilah Arabnya disebut hubbud dunya, kecintaan pada dunia. Dunia mana yang maksud dalam tajuk ini? Iaitu dunia yang menjauhkan kita daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan terus kita hukum, oh cinta dunia ni tak boleh lah, kita tak boleh jadi orang kaya, kita tak boleh berharta sebab apa tu cinta dunia. Tak boleh begitu. Kita kena tahu apa yang kita cari itu, apakah dia mendekatkan kita kepada Allah, atau dengan sebab kita mencari segala harta dan sebagainya tadi untuk menjauhkan kita daripada Allah. Itu baru dapat keputusan. Adakah dunia itu harus ditakluki atau dunia itu harus dijauhi? Maka baru terbit rasa cinta kepada dunia itu tadi. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa bi'ulumihi fi kitabihi wa nafa'ni fid dharainil amin wa Allahumma amin. Kata pengarang kitab rahimahullahu taala di dalam kitabnya pada fasal yang ketujuh pada menyatakan kasih akan dunia. Ini masih pada topik sifatil mazmumah, sifat yang tercela, iaitu mencintai akan dunia. Kata al-Imam Hujjatul Islam, kata pengarang kitab rahimahullah ta'ala Syekh Abdul Somad Falimban, pada menyatakan kasih akan dunia. Adapun hubbud dunya, iaitu kasih akan dunia, maka iaitu dicela oleh syarak, dan iaitulah asal segala sifat kejahatan yang membinasakan akan manusia. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala fil kitabil aziz ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, man kana yuridun harsal akhirati nazid lahu fil harsih wa man kana yuridun harsad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasibi. Maksudnya, barang siapa yang ada dia berkehendak akan pahala akhirat, nescaya aku tambah baginya di dalam pahalanya itu. Dan barang siapa yang ada ia berkehendak pahala dunia, nescaya aku beri akan dia daripadanya, dan tiada dapat baginya di dalam akhirat daripada bahagian. Asy-Syura ayat 20. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan tentang bagaimana niat seseorang dalam melaksanakan suatu ketaatan. Man kana yuridun harsa, barang siapa yang berharap dan berkehendak akan apa dia? Harsal akhirat, iaitu ganjaran atau balasan atau reward di akhirat kelak, dengan melakukan urusan dunia, iaitu dia mencari harta, yang digunakan harta tadi untuk akhirat, yang mencari pada anak pinak yang ramai agar menjadi syafaat ataupun keberkatan di hari akhirat. Siapa yang bertungkus lumus dalam urusan dunia untuk akhirat, apa Allah bagi? Nazid lahu fil harsih, kami tambahkan lagi baginya pahala tersebut. Ganjaran pahala tadi kami gandakan, kata Allah. Dia gunakan apa yang kami sediakan atas dunia ni, digunakan untuk bekal akhiratnya, maka kami akan menggandakannya. Wa man kana yuridun harsad dunya, tapi siapa yang buat urusan atas dunia, bekerja atas dunia semata-mata untuk dunia saja. Kerja kenapa? Kerana jadi kaya, kerana dipanggil di orang sebagai orang kaya. Kerja atas dunia untuk mencari harta supaya ada kemegahan dan kesombongannya. Beranak pinak agar boleh dimegahkan kepada orang tentang bilangan anaknya. Ini biasa dalam masyarakat Arab, insya-Allah. Maka Allah Ta'ala sebut ni, nu'tihi, kami akan berikan. Kalau mereka nak itu, kami bagi. Mereka usaha. Itu sebab perkataan dia manjat wajat, siapa usaha dia dapat. Memang Tuhan akan bagi. Atau usaha dia tadi Tuhan akan bagi. Tapi apa Allah ingatkan? Wa ma lahu fil akhirati min nasib, dan tiada dapat baginya di dalam akhirat daripada bahagiannya. Usaha tak ada. Dia hanya habis terhenti atas dunia sajalah.
Apa yang diusahakan, apa yang dia kerjakan atas dunia ni hanya dapat dalam urusan dunia saja, kerana dia tak ada urusan akhirat dalam cerita dunianya tadi. Itu sebab bila kita mengatakan, bila cerita tentang hubbud dunia, jangan kita kata tak boleh ambil kekayaan, tak boleh ambil ke apa nama Allah SWT, harta dan juga emas dan fiddah. Tak ada boleh ambil. Boleh. Cuma ke manakah tujuan itu akan disalurkan? Tak payahlah kerja kuat-kuat, kata dia, Masya Allah. Yang penting kita nak urusan akhirat, kata dia. Padahal dia dah berada pada kedudukan yang sempurna, kedudukan yang baik, gaji yang teratur. Tapi bila dia dengar satu kuliah atau satu tazkirah, jangan tuan-tuan cintakan dunia, insya-Allah tak boleh apa itu, insya-Allah. Bila dengar tak boleh cinta dunia, ingat akhirat, dia pun berhenti kerja. Apa dia buat? Dia tak bekerja, dia hanya berzikir beratib hingga dunianya ditinggalkan dan dirampas oleh pihak yang tidak berkenaan ataupun pihak yang tidak bertanggungjawab dalam mengurusan dunia. Maka Allah sindir balik manusia. Apa kata Allah? Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Maka akan terzahirlah kerosakan di daratan dan di lautan. Dunia ni akan rosak, daratnya hancur, lautnya pun hancur. Rosak, fasadu fil barri wal bahri, di daratan dan lautan. Sebab apa boleh hancur? Bima kasabat aydin nas, sebab urusan tangan-tangan anak Adam yang tak bertanggungjawab tadi. Kenapa? Kerana orang yang beriman pada Allah, orang yang ingat pada Allah, dia tinggalkan dunia tu pada urusan orang yang tidak beriman pada Allah. Orang tu akan gunakan dunia ni sewenang-wenangnya. Maksiat semakin berleluasa kerana harta telah dimiliki oleh mereka. Kekacauan dan kehuru-haraan pun berlaku kerana mereka berkuasa. Sedangkan orang tadi nak dekat dengan Allah hanya dengan beratib semata-mata. Tak begitu, insya-Allah. Itu sebab jangan kita kata orang kerja bersungguh-sungguh dapat jawatan tinggi-tinggi ni, kita tak, ini dunia semua. Tak boleh kita kata gitu, kerana kita tak tahu matlamat dia bekerja. Jadi Imam Ghazali di sini menyatakan tentang bagaimana niat kita dalam mengurusi dunia kita. Apakah tatkala kita sedang berurusan dengan dunia, hati kita ada terpaut pada akhirat, ataupun akhirat itu hanyalah sekadar dongengan cerita masuk kanan keluar kiri sahaja. Masya-Allah. Dan kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, hubbud dunya ra'sun khati'atin. Rawahul Baihaqi fi Sya'bul Iman. Maksudnya kasih akan dunia itu kepala segala kejahatan. Dan kata baginda Nabi SAW lagi dalam sabdanya, ad-dunya sijjul mu'min wa jannatul kafir. Maksudnya dunia itu penjara orang mukmin dan syurga bagi orang kafir. Dan sabda Nabi SAW lagi, ad-dunya mal'unah wa mal'una ma fiha illa ma kana lillahi minha. Maksudnya dunia itu terlaknat dan dilaknat akan barang yang ada di dalamnya, melainkan yang ada ia diperbuat kerana Allah. Itu je tujuan ni. Segala urusan atas dunia ni pada pandangan Allah Ta'ala tu tak ada nilai. Nilaian dunia ini hanyalah setimbang ataupun setara dengan sayap nyamuk semata-mata. Sebagaimana hadis kata Nabi SAW, "Lau kanatid dunya tazidu 'indallahi janaha bi'udati, ma saqa kafiran minha syurbatal ma'i." Jika ada dunia itu pada Allah Subhanahu wa taala bernilai setimbang sayap nyamuk, nescaya tiada dituangi Allah Subhanahu wa taala akan orang kafir seteguk air sekalipun. Tabarakallah taala anu. Jadi tu kita nak lihat dunia ni hanyalah transit, tempat singgah sebelum menuju ke khalidina fiha abada, suatu tempat yang kekal, insya-Allah. Tetapi apabila orang sampai ke dunia ini, mereka terpersona dengan keindahan dunia, kerana mereka mendapati lahirnya mereka di sini. Seandainya mereka itu lahir di dalam syurga sebagaimana Adam alaihissalatu wassalam, disebutkan Nabi Allah Adam alaihissalatu wassalam ketika dicampak daripada syurga Allah jalla jalaluhu wal azam sampai ke dunia, beliau itu tadi sesak nafas. Kata sesak nafas ni makna apa? Tak tahan hidungnya kerana busuknya bau lumpur tanah dunia. Dan ketika itu menangis Adam kerana rasa dicampak pada suatu tempat yang sangat hina. Ini dunia. Pada zaman Nabi Adam belum ada kilang-kilang lagi, factory lagi, ataupun penghasilan sisa kumbah tak ada. Faunanya masih cantik, tapi Adam rasa tersisih pada ketika itu.
Dalam kitab Nasahil Ibad diceritakan tentang turunnya Nabi Adam. Ketika tu takut Nabi Adam turun ke dunia kerana busuknya bau dia, insya-Allah. Tapi apabila anak cucu Adam yang lahirnya di dunia, maka mereka mencintai tanah cinta mereka ini tadi, sehingga mereka terlupa tentang adanya tempat abadi, iaitu syurga Allah Jalla Jalalul Azam, segelintir daripada mereka, insya-Allah. Jadi itu sebab Imam Ghazali menasihati kita, boleh. Dan kita dituntut untuk bekerja, kita dituntut untuk mencari harta, dan kita dituntut untuk menjadi orang yang berjaya. Qad aflahal mu'minun. Allah Ta'ala suruh kita berjaya. Qad aflah, telah berjayalah orang mukmin. Itu sebab dalam suruhan kita pada setiap petang, daripada pagi, tengah hari, petang, malam, hayya 'alas salah, disuruh ingatkan tentang kembali pada Allah. Silah, iaitu balik pada Allah, hubungkan diri kamu dengan Allah. Bila kamu dah jaga hubungan kamu dengan Allah, apa yang kamu akan berlaku? Hayya 'alal falah, mari menuju kejayaan. Islam tak hanya mengatakan hayya 'alas salah kemudian terhenti pada solat, kamu hanya jaga hubungan Allah Taala aja. Adapun kejayaan dunia ni tinggalkan, tak ada. Maka disuruhkan hayya 'alal falah, marilah menuju kejayaan. Kerana orang Islam jangan ketinggalan. Tabarakallah taala. Kita nak nanti kalau ada kereta-kereta mewah atas jalan raya, bila lalu kereta mewah, orang kata, ui, orang Islam, insya-Allah. Ni tak bila kata, oh ini apa nama golongan sebelah sana punya ni, insya-Allah tabarakallah taala. Orang kita mana mampu kata, sampai tahu tu tak mau. Di Islam diajar supaya sentiasa dia berjaya. Jadi jangan bila sampai kata kasih akan dunia tadi, oh jadi kita kena tinggalkan dunia ni bulat-bulat. Tak, bukan kopi itu. Yang dimaksudkan dengan dunia itu barang yang menjauhkan kamu daripada Allah, tu saja. Kadang-kadang tak perlu kaya pun, tak perlu kaya. Diberi ni satu nikmat, maka dia terleka dengan nikmat tersebut, jauh dia daripada Allah Taala. Barangkali, insya-Allah. Bukan bagi apa pun, bagi sihat tubuh badan je, tapi makin sihat, tak ada sakit, makin jauh dengan Tuhan. Rumah Allah tidak kenal takbir, tak pernah terangkat. Apa ertinya berjaya kalau dahinya tak pernah sujud? InsyaAllah barakallahu ta'ala anu. Jadi sebab kasihkan dunia di sini bukan merujuk kepada harta sahaja, tetapi apa saja barang yang menyebabkan kamu jauh daripada Allah Ta'ala. InsyaAllah. Baru ditimpa angau percintaan. Ini Laila dan Majnun dalam syair ini, insyaAllah. Baru ditimpa dengan percintaan, maka aku lupa kepada Rabbku, kerana angaukan kepada Laila. Sehingga apa diputuskan oleh hati si Qais, dia mengatakan aku tinggalkan Laila kerana Tuhanku, insya-Allah. Sebab Imam An-Nawawi rahimahullah taala menukilkan apa ini, nyatakan Imam Syafi'i rahimahullah taala, berkata dia, sesungguhnya aku mencintaimu kerana agama yang ada pada dirimu. Jika hilang agama itu daripada dirimu, maka hilanglah cintaku padamu. Subhanallah. Tu matlamat dia apa? Orang yang dekat dengan Allah, taqarrabu ilallah, walau sehebat mana Allah bagi ujian pada dia, maka orang itu Allah Ta'ala akan sentiasa beri dia berjaya dengan keadaan dunia dan akhiratnya. Tu sebab kita minta dalam doa kita tu apa kita? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbana, wahai Tuhan kami, atina, kurniakan kepada kami, fid dunya hasanah, daripada kebaikan yang ada dalam dunia ni. Apa yang ada boleh jadi baik, boleh jadi manfaat, boleh jadi kami ambil keberkatan ataupun ambil manfaat daripadanya. Kurniakanlah pada kami. Wa fil akhirati hasanah, dan juga apa yang baik untuk akhirat kami bagi juga pada kami. Bagi kami. Wa qina azabannar, dan jauhkan kami daripada azab api neraka-Mu ya Allah. Doa makan kita diberi rezeki di Allah Ta'ala, kita pun baca Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Kita baca gitu, lazim daripada kecil diajar. Walaupun sebenarnya hakikat nak dapat jamah nasi tu, pegang nasi Bismillahirrahmanirrahim, masuk mulut, selesai. Tak jadi dosa, tak jadi haram makan seperti itu. Subhanallah ta'ala. Bahkan Rasulullah mengajarkan Bismillahirrahmanirrahim, fayaqul, tak makan. Tapi ulama Allah SWT meletakkan lagi, Allahumma barik lana, ya Allah berkatilah. Mana berkat ni tadi? Berkat bagi banyak Ustaz? Dah. Berkat itu dalam definisi berkah, ia apa dia? Bila sedikit mencukupi, bila banyak boleh memberi. Bila
Bila banyak, dia boleh bagi. Bila sikit, alhamdulillah. Bila sikit, dia ada qanaah. Qanaah, rasa cukup dengan pemberian Allah. Itu sebab dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Wa man lam yarda biqada'i." Siapa yang tidak ridha di atas ketetapanku, walam yasbir ala musibati, dan tidak sabar atas musibah yang kuberikan, walam yashkur ala ni'amihi, dan tidak bersyukur atas nikmatku. Dan yang perenggan akhir dia kata, dan barang siapa yang tidak pernah merasa cukup dengan pemberianku, maka carilah dia Tuhan selain aku. InsyaAllah Allah SWT sebut, cari Tuhan selain aku. Kalau dia boleh cari Tuhan lain daripada aku, cari, insyaAllah. Kalau diberikan ujian dia tidak bersabar, diberikan nikmat tak bersyukur, diberikan ketetapan dia tidak redha, diberikan oleh Allah Ta'ala nikmat rasa tak cukup, cari Tuhan lain selain aku, kata Allah Ta'ala. Dalam hadis kursi, Al-Imam Ghazali menyatakan dalam kitab kursinya pada hadis yang kedua. Tabarakallah Ta'ala anhu. Jadi itu sebab Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma barik lana, wahai Allah berkatilah kami. Mana berkat kami sedikit rasa cukup dari Allah, kalau banyak kami boleh bagi. Fi ma razaqtana, pada barang yang telah engkau rezekikan pada kami. Baik rezekikan kereta, baik rezekikan anak-anak, baik rezekikan makanan, apa sahaja rezeki yang kita dapat. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Beli kereta baru, minta doa Ustaz, Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Itu doa makan Ustaz? Dah, tu doa dapat rezeki. InsyaAllah. Apa saja nikmat yang Allah Taala bagi kita, Allahumma barik lana, wahai Allah berkatilah kami dengan barang yang telah engkau rezekikan kepada kami. Yang kami dapat ni lah. Kenapa kena berkatkan barang ni? Supaya kami rasa cukup, ya Allah, kami rasa cukup dengan apa yang kau bagi. Kami ni tidak berlebih-lebih, tidak hulu, tidak rasa melampaui dalam memiliki sesuatu. Karena Rasulullah SAW menyatakan, umat ini akan ditimpa dengan penyakit yang namanya tamak. Mereka telah memiliki 2 lembah gunung emas, tapi masih lagi berkehendak pada lembah gunung yang ketiga. Nak juga gunung emas ketiga, kenapa? Walhal dia tahu kalau satu lembah gunung emas sekalipun, habis umur dia, emas tadi tak habis guna pun. Saya ni berapa tahun sangatlah Ustaz, harta banyak lagi tak habis. Kalau saya ingat habis umur dulu baru habis harta. Tapi masih berkeinginan untuk harta yang ketiga. So, ini kata Nabi SAW. Lalu itu sebab barik lana fi ma razaqtana, berkatilah kami dengan apa yang telah engkau rezekikan kepada kami. Jangan disebabkan barang yang kau rezekikan kami, ya Allah, kau rezekikan kami anak-anak, kau rezekikan kami harta, mal. Itu sebab Allah Ta'ala al-malu wal banun. Allah kata harta dan anak-anak. Kau bagi anak-anak pada kami, kau beri harta pada kami daripada makan dan minum kami, ya Allah. Fima razaqtana wa qina azabannar. Jangan jadi sebab barang yang kau bagi ni menyebabkan aku tercampak dalam neraka-Mu, ya Allah. Aku makan, aku nak barang baik, ya Allah, janganlah ada haram menyebabkan aku dicampak ke dalam neraka sebab makanan yang haram. Aku mencari harta, ya Allah, janganlah ada dari sumber harta aku itu harta yang haram yang aku dicampak dalam neraka-Mu, ya Allah. Aku diberikan kemewahan dan kemuliaan tadi dengan barang yang halal, janganlah dengan sebab itu aku dicampakkan dalam wa qina azabannar. Aku minta lindung daripada azab neraka-Mu, ya Allah. Itu sebenarnya tujuan doa tadi. Kita doa tadi kita panggil shield ataupun perisai, melindung diri. Ya Allah, aku berlindung, ya Allah, kalaulah ada keburukan daripada makanan ini, keburukan daripada rezeki ini, jangan gerakkan atau jangan pesongkan hatiku cenderung kepada yang haram. Jauhkan aku daripada api neraka-Mu, ya Allah. Nah, masya-Allah. Jadi bila kita ubat bagi sakit kasih dunia ni apa? Iaitu qanaah, rasa cukup dengan apa yang Allah bagi. Itu saja. Insya-Allah tabarakallah taala. Penyakit jadi papa ni Piramli sebut dah. Apa nama, orang kaya dah, tapi tak tahu lagi matlamat hidup dia apa sehingga dia telefon penyamun. Halo, penyamun. Halo, siapa di sana? Kata masya-Allah. Aku orang kaya lah, kata masya-Allah tabarakallah. Ada apa orang kaya? Kata masya-Allah. Aku mau telefon kau, tolong kidnap sama aku lah, kata masya-Allah. Minta tolong kidnap. Penyamun itu Piramli, penyamun pegang telefon, tengok telefon balik. Betul ke tak betul orang ni? Masya-Allah tabarakallah taala. Apa pasal dah, kata Masya-Allah tabarakallah. Apa pasal dah engkau mau aku kidnap sama engkau? Ini isteri akulah. Orang beli radio baru, dia mau radio baru. Orang beli televisyen baru, dia mau televisyen baru. Orang beli rumah baru, dia mau rumah baru. Sedangkan pada suami tadi dah rasa cukup, tetapi dia dampingkan, ada di sisi dia itu isteri dia yang terhampir dengan dia, ada rasa tak cukup, maka khabar dia orang Perak, libang libu hati suami. Kau kasih kidnap sama akulah, bagi aku ada masalah sikit.
biar bini aku ni terasa sikit kehilangan. Datang penyamun, curi habis, bukan curi sikit. Contoh Allah Ta'ala tu. Halo, siapa tu? Aku orang kaya lah. Ada apa telefon? Aku suruh kau kidnap sikit, kenapa kau kidnap kasih habis? Kata Masya Allah. Kasih habis, Tuhan tarik. Allah. Kenapa? Karena sifat qanaah yang tidak diiringi dalam penghidupan. Anak Masya Allah Ta'ala anhu. Allah. Kadang-kadang kita belajar daripada apa yang kita lihat, daripada filem Anak Masya Allah Ta'ala anhu, ada sindiran-sindiran disampaikan daripada latar kehidupan, insya-Allah. Kadang-kadang daripada lagu yang kita dengar, itu semua kadang-kadang dia boleh menjadi sebab kita berfikir kepada penghidupan kita atas dunia ni. Itu sebab man izdada ilma wa lam yazdad huda lam yazdad minallahi illa bu'da. Barang siapa yang bertambah ilmu pengetahuannya tetapi tidak bertambah petunjuknya, maka sebenarnya dia tidak bertambah apa-apa melainkan ia bertambah jauh daripada Allah Ta'ala. Ini adalah hadis begitu. Subhanallah Ta'ala. Dan kata baginda Nabi SAW lagi, man ahabba ad-dunya adarra bi akhiratihi wa man ahabba al-akhiratuhu adarra bid-dunya. Fa'athiru ma yabqa ala ma yanfna. Maksudnya barang siapa kasih akan dunia, nescaya memudaratkan akan akhiratnya, dan barang siapa yang kasih akan akhiratnya, nescaya memudaratkan akan dunianya. Maka pilihlah akan akhirat yang kekal atas dunia yang binasa. Ini pilihan. Orang yang pilih dunia, maka akhiratnya akan tergadai. Tetapi orang yang memilih akhirat, dunianya akan tergadai. Apa makna dunia yang tergadai tadi? Iaitu loba dan kasih dia hingga jauh daripada Allah tu hilanglah. Dia kena pilih mana dia nak mendampingi Allah atau nak kekal di atas kelalaiannya. Maka Nabi kata pilihlah akhirat, kerana akhirat tu yang kekal abadi. Taib syahdan. Anak syahdan di situ ambil perhatian. Dan murad, mana murad ni bukan nama orang, nanti ingat nama murad pula. Murad ni kalimah asalnya uridu muridan, berkehendak. Yang dikehendak dengan dunia itu iaitu tiap-tiap kelakuan yang dahulu daripada mati, yang tiada memberi manfaat akan dirinya kemudian daripada matinya. Ini kata Imam Ghazali. Imam Ghazali kata apa? Apakah maksud dunia itu? Dunia itu ialah tiap-tiap kelakuan semasa hidup. Lepas mati dia tak bagi dunia lah, insya-Allah. Semasa hidup, masa dia hidup dulu, dunia dikatakan dunia itu apa? Iaitu tiap-tiap kelakuan yang tidak memberi manfaat dan faedah bagi dirinya untuk kemudian hari. Apa makna manfaat? Tanya balik pada Imam Ghazali, ya Imam Ghazali, ma makna nafi'? Apakah makna manfaat? Maka jawab Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, bila ditanya kepada Imam Ghazali, ma makna nafi'? Apa makna manfaat? Maka Imam Ghazali pun menyatakan manfaat itu ialah barang yang menambahkan takutmu pada Allah. Itu manfaat. Mengaji banyak-banyak, kita kata carilah ilmu yang bermanfaat. Maksudnya apa? Carilah ilmu yang akan menambahkan takutmu pada Allah. Kalau mengaji ilmu, semakin banyak mengaji tapi semakin sombong dengan keilmuannya, adakah itu bermanfaat? Carilah harta yang bermanfaat. Maknanya bila harta itu semakin banyak, semakin dekat ia dengan Allah. Tapi kalau dia semakin mencari harta, harta itu menjauhkan ia daripada Allah, adakah harta itu harta bermanfaat? Jadi ini kata Al-Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, yang dimaksudkan dengan manfaat itu ialah tiap-tiap barang yang menambahkan takutmu pada Allah. Bertambah anak, semakin tambah takut dengan Allah. Ya Allah, makin besar tanggungjawab ni ya Allah. Nanti aku ditanya di engkau di akhirat ya Allah. Makin banyak harta ya Allah, menambah takut dia pada Allah. Semakin banyak ilmu, maka makin pula banyak dia beramal. Kan kita sebut hadis tadi, manis dada ilma, barang siapa yang bertambah ilmunya, walam yazdad huda, tetapi tak bertambah petunjuk amal dia, amal tak tambah, tunjuk tak tambah, lam yazdad minallah illa bu'da, tak ada pun Allah tambah apa-apa daripada dia, melainkan Allah tambah jauh daripada dia. Al-bu'da kalimat ba'idah, Allah bertambah jauh daripada dia. Itu sebab kadang-kadang ada orang diuji oleh Allah Ta'ala dengan harta, diuji dengan ilmu, diuji dengan anak-anak. Ada orang yang diuji dengan semakin pandai, semakin culas dia dalam beribadah kepada Allah Ta'ala. Ada orang yang semakin kaya, semakin culas dia dengan perintah Allah Ta'ala. Seperti Qarun.
yang enggan melaksanakan tuntutan zakat. Ada orang yang semakin banyak anaknya semakin culas dan sombong ia kepada Allah Ta'ala. Itu seperti Bal'am bin Ba'urah. Itu semua yang ditimpakan oleh Allah padanya bukanlah semata-mata kurniaan nikmat, tetapi itulah yang dinamakan musibah yang dibaluti dengan nikmat, yang kita kenal namanya dengan panggilan istidraj. Allah bagi istidraj. Nampak hidup macam senang, nampak dia tu senang ya, tapi tak pergi masjid. Dia tu tak sembahyang. Subhanallah. Tengok banyak pula anak-anak dia ya, tapi ni hidup lara. Macam mana Allah bagi banyak macam tu? Istidraj, ujian Allah bagi diri dia. Jangan kita pertikaikan apa yang dimiliki oleh orang. Patut kita takut, ya Allah, dia makin kaya tapi tak, makin dia bakhil dengan urusan Allah. Makin banyak ilmu makin susah dia nak dekat dengan Allah. Apa patut kita buat? Kita jangan jadi penuduh. Imam Ghazali tak ajar begitu dalam kitab-kitab beliau. Apa yang kita dapati itu ialah sempadan bagi diri kita agar tidak terjerumus seperti itu. Bahkan dianjurkan kita mendoakan orang itu. Ya Allah, selamatkanlah aku dan dia. Ya Allah, selamatkan dia, keluarganya serta keluargaku, ya Allah. Itu anjuran. Bukan bila kita memandang kepada orang yang ada sifat seperti yang dinyatakan oleh Imam Ghazali tadi, lalu kita memandang sombong kepada dia. Oh, ni ada orang tak boleh dekat dengan orang ni ahli neraka, kata kita. Kita telah silap. Sedangkan hadis Nabi SAW yang menyatakan barang siapa yang mengatakan umat ini ataupun umat ini telah rosak, sebenarnya dialah yang paling rosak. Kata Nabi SAW. Jadi khawatir kita dalam menyatakan kerosakan orang, sebenarnya kita lebih rosak. Rosak daripada mana? Hubungan hati kita, hubbun minan nas, hablum minan nas, itu tadi tak ada. Sedang kita asyik mengharap hablum minallah tetapi tidak menjalinkan hablum minan nas, iaitu tidak ada pautan tausil doa kita kepada Allah untuk saudara kita. Kita klaim, ya Allah, ini orang jahat, ini orang tak betul. Allah tanya satu je, ada tak pernah kamu bangun di waktu malam, tadahkan tangan kamu minta kepada aku diberikan kebaikan pada orang tu? Pernah tak kamu kata, ya Allah, berikanlah hidayah pada mereka yang belum ada kesempatan datang ke rumahmu, ya Allah? Itu yang lebih afdal daripada kita bebelkan, ustaz, orang sekarang susah betul nak pergi masjid. Mereka tak nampak di rumah Allah Ta'ala ni. Kita kaki komplain, kita boleh komplain. Subhanallah. Tapi komplain kita tu sampai tak kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Pernah tak kita minta solusi daripada Allah Subhanahu Wa Taala? Ya Allah, jadikanlah diriku, ahli keluarga. Nabi Ibrahim sendiri setelah dia bina Kaabah berkata, ya Allah, Allahumma ja'alni, ya Allah, jadikan aku, wa min zuriyati, dan keturunanku tu tadi dalam kalangan orang yang mengerjakan sembahyang. Nabi Ibrahim sendiri berdoa kepada Allah Taala. Jadi kita pun solusi kita apa? Kita serah pada Allah, ya Allah. Cuma kita panjatkan doa saja, semoga dimakbulkan oleh Allah, dan Allah dengan kudrahnya menggerakkan hati-hati hamba ini untuk kembali kepada dia. Itu saja. Nabi kita Muhammad menentang para kafir, angkat tangan setiap kali perang, ya Allah, Engkaulah Tuhan, pada hari ini Engkau terimalah doaku, ya Allah. Seandainya Engkau kalahkan aku pada kali ini, ya Allah, nescaya tidak ada lagi orang yang akan ingat kepada Engkau, ya Allah, kata Nabi dalam perang Badar. Subhanallah Ta'ala. Dalam Uhud angkat tangan lagi minta pada Allah, sehingga sahabat kata kami nampak putih ketiak Nabi SAW. Nabi dia angkat tangan tu, nampak labuhnya jubah Nabi sampai nampak ketiak Nabi yang putih. Ketika itu angkat tangan bersungguh-sungguh pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bukan hanya diperangi. Umirtu an uqatilan nasu hatta ayashhadu an la ilaha illallah. Aku diperintahkan oleh Allah untuk membunuh manusia sehingga mereka menyatakan tiada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah, dan Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Ada orang yang mengambil kesempatan menangguk di air yang keruh disebabkan kejahilan dan ketidakfahaman dia dengan bahasa kinayah yang digunakan oleh Rasulullah. Jadi dia kata apa? Memang benarlah Muhammad ini pencetus kepada kelompok-kelompok terorisme, insyaallah. Sebab Muhammad kata apa? Uqatilan nasu hatta, aku diperintahkan oleh Allah untuk membunuh. Qatila tu ditafsir dengan makna bunuh. Sebenarnya bukan kata qatil tu makna bunuh semata-mata. Boleh saja diterjemahkan dengan aku diperintahkan oleh Allah memerangi manusia. Memerangi itu mana? Memerangi hawa nafsu mereka, mengajak mereka. Itu kita ambil daripada positif perkataan tadi. InsyaAllah. Itu sebab kadang-kadang penerjemah ataupun penterjemah lah kan, bahasa Melayu dia, penterjemah kadang-kadang dia menggunakan bahasa yang barangkali mendatangkan kekeliruan kepada pembaca. Ini yang masalah sebenarnya, masya-Allah tabarakallah taala.
Nabi kata aku memerangi. Perang dari mana? Supaya mereka balik kepada Allah. Bukan aku bunuh penggal kepala dema. Tak. Bukan nak bunuh. Tak. Kalau boleh dielakkan perang, elak perang. Subhanallah. Tu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu sebab dalam urusan dunia tu apa dia? Barang yang dikerjakan sebelum mati. Masa sempat hidup dia buat satu benda tak bermanfaat. Tak ada menambahkan takut dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan murad dengan akhirat itu yang dikehendaki dengan maksud akhirat. Apa maksud akhirat pula? Kita cerita, tuan-tuan, ganjaran di akhirat. Akhirat tu apa dia? InsyaAllah. Cerita akhirat sangat Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula. Walal akhirah, mana Allah Ta'ala menjanjikan pada Nabi walal akhirah, dan tidaklah pengakhiran itu, walal akhiratu khairu, lebih baik minal ula, daripada awal ni, daripada sekarang. Mana ada ganjaran yang lebih baik di akhirat nanti. Namun apa definisi akhirat? Pada pandangan Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala dan Syekh Abdul Somad Palembang, apa kata beliau? Dan murad dengan akhirat itu iaitulah tiap-tiap kelakuan yang kemudian daripada mati. Apa yang dapat lepas mati, apa yang dikerjakan, apa yang berlaku setelah mati, itu semua akhirat. Yang diazab dalam kubur tu pun boleh kata akhirat juga. InsyaAllah barakallahu ta'ala anu. Yang bangkit dalam keadaan baik, diluaskan kuburnya, itu pun akhirat juga. Itu sebab kita minta wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar, dan kebaikan akhirat. Setelah kami mati nanti Allah bagikan kebaikan pada kami. Itu tujuan. InsyaAllah barakallah. Adapun kelakuan di dalam dunia yang memberi manfaat akan dia kemudian daripada matinya itu, seperti ilmu dan amal yang memberi manfaat akan akhirat, maka iaitu dibilangkan daripada amal akhirat. Jadi tak boleh kita kata oh hari ni atas dunia dihidup atas dunia, dia saya ni buat kerja akhirat, kata Nabi tabarakallah. Betul lah tu. Dia kata saya buat akhirat, tak boleh, sebab akhirat tu perkara yang berlaku setelah mati. Tetapi ketika dia hidup, dia boleh melabur saham untuk akhirat. Itu kita panggil amal akhirat. Nah, dan yang memberi manfaat akan akhirat, maka iaitu dibilang mana dikira lah daripada amal akhirat. Dan jikalau ada daripadanya sekira-kira rupa amalnya itu di dalam dunia sekalipun, ada amal dunia sekalipun, seperti sabda Nabi SAW, hubbiba ilayya min dunyakum salasun, at-tibu wan nisa'u wa ju'ilat qurratu aini fi salati, rawahul Ahmad wal Hakim. Maksudnya, diberikan kasih kepadaku daripada dunia kamu itu 3 perkara. Yang pertama, bau-bauan yang harum. Yang kedua, perempuan. Yang ketiga, dijadikan mataku sujud di dalam solat seolah-olah aku melihat Allah Ta'ala. Hubbibta ilayya, disukakan aku pada dunia ini. Mana bukan kena tinggal dunia ni semuanya. Apa yang Nabi suka? Ada 3 perkara aku cukup suka. Yang pertama apa dia? At-tib, wangi-wangian. Wangi-wangian tu ada 3 unsur yang disyaratkan oleh guru kami lah. Ada 3 unsur. Yang pertama, unsur daripada minyak. Yang kedua, unsur daripada pembakaran. Yang ketiga, unsur daripada air. InsyaAllah. Unsur daripada minyak itu yang nama atar tadi itu, al-atar. Minyak wangi, kita pakai minyak wangi sapu, spray ke apa ke dan sebagainya, itu atar, kita panggil al-atar. Al-atar ni dia terhasil, dan atar yang terbaik, yang pertama lah hari ini untuk grade terbaik. Adapun dalam hadis Nabi kata yang terbaik itu adalah kasturi, al-misk. Sebab Allah sebut dalam Quran, hitamuhu misk, wa fi dzalika falyatanafazul mutanafisun. Ada sebut perkataan begitu, al-misk tu maknanya kasturi. Adapun hari ini minyak yang baik, yang pertama tadi kasturi lah, yang kedua ud. Ud ni daripada sumber kayu, minyak gaharu. Insyaallah kita buat ud lah, minyak gaharu. Yang ketiga iaitu ambar. Ambar tu apa dia? Ambar ni iaitu asalnya ialah muntah ikan paus. InsyaAllah dia muntah, ketulan yang keluar daripada perut ikan paus. Ikan paus tu berumur 100 tahun dan ke atas. Bila umur ikan paus tu dah 100 tahun, dia akan muntah satu pepejal ataupun suatu macam getah macam tu lah, Masya Allah. Bukan muntah cair tu tak. Dia memuntahkan suatu pejalan
Yang pejal tu kita panggil ambar. English panggil amber lah, masya-Allah tabarakallah taala anu. Yang diambil jadi minyak wangi. Mereka olah jadi minyak wangi. Sedangkan al-misk kasturi tadi iaitu buntat kijang. Kalau kijang tu dia ada buntat pada perut dia, yang mana darah dia terhasil dalam tu kering. Jadi buntat tu akan gugur. Kijang jantan dia akan garu-garu, dia macam kutil. Minta maaf, dia macam kutil, garu-garu dan tergugurlah akan kutil tu tadi dan diambil jadikan minyak. Itu kasturi. Bukan kasturi dia pergi ambil pokok, dia pergi masuk. Ini kasturi tuan-tuan, kata insya-Allah. Barangkali itu kasturi lah, tak boleh dinamakan kasturi kijang. Syarat kasturi kijang mesti dari buntat kijang itu tadi, insya-Allah. Adapun oud tadi, gaharu tadi mesti daripada pohon kayu namanya gaharu. Kayu gaharu ni bukan kita potong terus buat minyak, tak. Kayu tu mesti disakitkan dulu. Sebab pokok gaharu dia ada sistem imun badan dia. Bila kita takik atau kita lubang atau kita panahkan, dia akan keluarkan satu imun minyak untuk menyembuhkan. Minyak tu yang nanti akan jadi minyak saduran tadi tu, jadi minyak oud tadi, insya-Allah. Pertama tadi mis, kedua oud, ketiga ambar, keempat itu namanya raihan. Tabarakallah. Raihan ni apa? Bunga-bungaan. Khususnya kemagi ataupun selasih, itu kita panggil raihan lah, insya-Allah barakallah. Adapun wangi-wangian daripada bunga-bungaan. Okey, itu daripada segi minyak. Adapun yang kedua daripada asap, seperti orang yang membakar bukhur di tapak mabkharah, insya-Allah. Macam orang Arab, dia bawa macam kemian tu dia lalu. Kalau hari Jumaat mereka bakar, mereka letak bawah jubah, masukkan asap tu keluar daripada lengan baju mereka, mereka pergi sembahyang Jumaat. Jadi bau asap daripada wangian aun ataupun bukhur itu tadi jadi wangi pada badan dia. Kita maklumlah, ada yang bakar kayu cendana, ada yang bakar kayu gaharu, ada yang bakar dupak dan sebagainya, ala kulli hal. Jadi itu termasuk dalam wangi-wangian. Yang ketiga iaitu daripada air, seperti bahan mandian, sabun, shampoo dan sebagainya. Itu juga termasuk at-tib, iaitu wangi-wangian yang disukai oleh baginda sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wan nisa'u, dan juga perempuan. Nabi suka perempuan. Yang mana? Yang halal bagi Nabi dan yang salihah. Hak tu bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana kasih sayang yang ada daripada perempuan, seperti ibu, isteri, dan demikian itu tadi disukai oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan pula dia kata, Nabi Muhammad ni kaki perempuan, khabar dia sebab ada tulis Rasulullah suka perempuan. Baca dia punya huraian. Al-huraian dia kata bila Nabi mengatakan wan nisa'u, mana yang halal bagi diri Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan salihah. Wa ju'ilat qurratu a'yun fi salat, dan nikmat yang ketiga ni aku dapat iaitu dijadikan mataku sejuk di dalam solat, seolah-olah aku melihat Allah Subhanahu wa taala. Ini nikmat yang Allah bagi kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik. Dan sesungguhnya membilangkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam akan solat itu daripada dunia. Kerana kelakuan solat itu dengan anggota yang zahir di dalam dunia, tetapi pahalanya itu adalah manfaat di dalam akhirat, maka iaitu dinamakan amal akhirat. Sembahyang tu masih dunia lagi lah sebenarnya. Sebab Nabi kata hubibtu ilayya minad dunyakum, yang paling aku suka dalam dunia kalian ni apa dia? Yang ketiga tadi, solat. Sejuk mata dalam solat. Itu sebab kadang-kadang solat tu dijadikan solat itu sebagai hiasan elok dalam dunia untuk jadi amal akhirat. Tapi ada orang yang solat dia tak jadi bekal akhirat. Allah kata fawailul lil musallina, maka celakalah bagi orang yang salat. Mana ada kecelakaan tu orang solat? Alladzina hum an salatihim sahun, orang lalai dalam sembahyang dia. Sebab dia masih lagi dalam urusan dunia untuk mencari akhirat. Tetapi tujuan solat dia tadi bukan untuk akhirat. Tujuan solat dia tadi apa? Supaya dipandang orang dia tu warang. Tujuan dia solat kenapa? Supaya tak dikata di orang dia tak sembahyang. Subhanallah. Itu sebab Allah Ta'ala ingatkan, wa man kana yarju liqa'a rabbi falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Kalau kamu berharap mati kamu nanti, setelah kamu mati kemudian kamu dihidupkan dan dipertemukan dengan Allah, balik dapat jumpa Allah, apa amalan nak kena buat? Falyamal amalan salihan, maka buat amal-amal yang baik, amal salih, amal baik. Wala yusyrik bi ibadah, dan jangan sekali-kali kamu mensyirikkan Allah dalam urusan ibadahmu. La yusyrik bihi ahada, dengan satu apa pun.
Walaupun dengan hati tadi berkata solat tadi untuk orang, itu juga termasuk syirik pada Allah, dan Allah tak terima sembahyang tu tadi. Jadi itu sebab kena perbaik hati kita dalam urusan dunia kita atas tujuan semuanya kerana Allah. Dan ketahui olehmu bahawasanya hakikat dunia itu tiada semata-mata dicela dan tiada semata-mata dipuji. Kerana dunia itu jika tiada memberi manfaat kepada akhirat, maka iaitu dicela oleh syarak. Dan jika memberi manfaat kepada akhirat, maka iaitu dipuji oleh syarak. Itu saya cakap. Jadi janganlah kita terus klaim orang cari harta tu dunia dan orang yang tinggalkan harta itu tadi akhirat. Dah. Tengok tujuan dan matlamat dia mencari. Untuk akhiratnya atau untuk dunianya. Kerja tu juga urusan ibadah. Selama mana dia keluar daripada bekerja tadi dengan niat kerana Allah. Itu dia Masya Allah. Baik. Sebagaimana sabda Nabi SAW, ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia itu tempat berbendang akhirat. Iaitu dunia itu tempat menghasilkan akan bekal di dalam akhirat. Kerana dunia itu tempat perniagaan akhirat. Saham-saham akhirat tu dilaburkan di dunia. Lepas mati, masuk alam akhirat, tak ada lagi dah pelaburan di situ. Illa thalath. Kecuali 3 pelaburan yang pernah ditinggalkan, kemudian dikembang biakkan. Apa dia? Iaitulah kata Nabi SAW, idza matta ibnu Adam inqataha. Bila mati anak Adam, putus segalanya. Illa thalath. Kecuali 3 perkara. Apa dia? Sadaqatul jariyah. Sedekah jariah dia ketika hidup. Kemudian apa yang kedua? Sadaqatul jariyah. Kemudian ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang dia belajar, diamalkan kerana takut pada Allah. Yang ketiga, meninggalkan anak soleh yang mendoakan kesejahteraan buat diri dia. 3-3 ni dalam urusan hubbud dunia tadi. Al-malu wal banun zinatul hayatid dunya. Harta dan anak-anak itu adalah perhiasan dunia, kata Allah Ta'ala. Jadi bagaimana kamu mencorakkan duniamu itu tadi, bagaimana kamu mencorakkan dunia kamu tadi agar dia menjadi bekal akhiratmu. Dan bagaimana kamu membiarkan dunia kamu itu tadi agar kamu lepas daripada akhirat. Itu pilihan. Ada orang yang barangkali dia mengambil kesempatan dengan dunia tadi, moga-moga dia jadi bekal akhirat. Dan ada orang yang barangkali mengadakan dunia tadi sekadar suka-suka untuk hias dunia saja. Allah, hidup dunia kalau tak ada anak tak okey lah kan, jadi kena ada anak. Kalau dunia ni tak kaya tak okey lah kan, kenalah kaya. Semata itu saja, tidak ada tujuan kerana Allah, rugi. Tabarakallah ta'ala anhu. Dan sabda Nabi SAW, mungkin hadis yang akhir pada malam ini, ad-dunya hulwatul hadirat man iktasabat minha ma la min hillati wa akhrajat fi haqqihi athabatullah wa awradahu jannatah wa man iktasabat minha malan min ghairin hillihi wa anfaqahu fi ghairin haqihi adkhalahu Allahu darul hawan. Maksudnya dunia itu manis lagi hijau. Barang siapa mengusahi daripadanya akan harta yang halal dan mengeluarkan akan dia di dalam yang sebenarnya, nescaya memberi Allah akan dia pahala dan memasukkan akan dia ke dalam syurga. Dan barang siapa yang mengusahi dunia itu daripadanya akan harta yang tiada halal dan dibelanjakan di dalam yang tiada dengan sebenarnya, nescaya memasukkan Allah Subhanahu wa taala akan dia ke dalam negeri hina, iaitu neraka jahannam. Wa na'udzubillahi min zalik. Rawahul Baihaqi fi Sya'b as-Sahih. Dia sahih daripada Imam Al-Baihaqi radhiyallahu rahimahullahu taala anhu. Jadi itu sebab kita muhasabah diri kita, apakah yang kita ambil daripada dunia ini dan apa yang telah kita manfaatkan daripada dunia ini untuk tujuan akhirat kita, dan apa yang kita rugikan. Kata Nabi SAW, alamatu i'radillah 'anil abdi ishtighalu bima la ya'nih. Tanda Allah berpaling daripada seorang hamba itu, iaitu Allah akan membiarkan dia hidup sesuka hati dia. Seandainya ada satu saat daripada umurnya yang pernah dia gunakan untuk tujuan bukan kerana Allah, satu saat daripada umurnya dia gunakan bukan tujuan kerana Allah, maka akan tatulan khasyaratihi,
akan panjanglah penyesalannya di hari akhirat. Kenapalah satu saat tu aku tak beribadah? Kenapa satu saat tu aku tak istighfar? Kenapa satu saat saja? Yang digunakan bukan tujuan atas nama Allah, maka akan panjang penyesalannya di hari akhirat kelak. Wa na'udzubillahi min zalik. Maka kita harap pada Allah, ya Allah, jadikan dunia kami ini dalam keadaan bermanfaat dan sentiasa menjadi bekal buat akhirat kami, insya-Allah. Tabarakallah. Jadi kalaulah ada ciri seperti itu, orang yang mencari dunia ini untuk akhirat dia, nescaya terpelihara dia daripada sombong dan membesarkan diri. Maka dia tahu tujuan dia tadi hanyalah untuk yang lebih besar, iaitu Allah Jalla Jalalul Azam, bukan untuk dirinya. Maka dia akan sentiasa rasa rendah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sebab pengarang rahimahullah taala menyusun pada fasal yang ke-8 pada menyatakan membesarkan diri. Jadi kalau orang tu tak selamat, kata cinta pada dunia, maka akan terhinggap penyakit yang ke-8, iaitu penyakit membesarkan diri. Ini kita akan sambung pada siri yang akan datang, insya-Allah. Tabarakallahu taala anhu. Baik. Jadi sebelum kita tangguh pengajian kita pada malam mulia ini, saya buka ruang soalan sekiranya ada yang ingin bertanya. Falyatafaddalu ma'jura. Baik, sekiranya tidak ada soalan, sekadar itu saja dahulu pada malam mulia ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan surah Wal-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika.